Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Al-Fadhil Tuan Imam, seluruh ahli jawatan mahkuasa Masjid Jami'an Najah, tuan-tuan guru, para asatizah, ayah ibu muslimin muslimat, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. 8 hari berpuasa malam ke-9 Ramadan. InsyaAllah 20 minit masa yang diperuntukkan bagi mengupas tajuk rebutlah peluang bertarawih. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, pertamanya marilah kita bersyukur pada Allah dengan nikmat kesihatan yang diberikan, membolehkan kita beramal ibadah, dan kita menunggu rakaat-rakaat yang seterusnya. Sebagai lazimnya solat tarawih itu solat yang dilaksanakan 2 rakaat 1 salam, 4 rakaat 2 salam diikuti dengan rehat, kemudian disambung lagi, ada yang buat 8 rakaat, ada yang dibuat 20 rakaat, dan ada yang buat sampai 36 rakaat. Di sini kita melihat keselesaan kita di masjid ini dengan 8 rakaat berserta dengan tazkirah. Berbalik kepada tajuk tazkirah pada malam ini, rebutlah peluang bertarawih. Kenapa disebut perkataan berebut sedangkan kita tak nampak suasana berebut-rebut untuk memenuhi ruang bagi melaksanakan solat tarawih? Berbanding dengan pasar-pasar raya, berbanding dengan bazar-bazar Ramadan, di situ dilihat lebih banyak manusia berpusu-pusu dan berebut-rebut. Berebut-rebut di sini, tuan-tuan, bermaksud akan berlaku saling bersaing untuk mendapatkan, iaitu di antara nafsu dan juga iman. Maka dilihat siapa yang berkuasa dan memenangi dalam pertarungan itu, maka dialah yang memenangi perebutan itu. Dan alhamdulillah, Allah masih lagi membantu kita memenangkan iman atas nafsu. Maka dapat kita sama-sama pada malam ini dapat melaksanakan solat tarawih secara berjamaah. Yang kedua, dalam tajuk itu dinyatakan tarawih itu adalah satu peluang. Ya, betul. Kerana tarawih itu, tuan-tuan, tidak boleh diwujudkan oleh pemerintah di luar Ramadan. Walaupun dia berkuasa untuk membuat dasar, tapi dia tak boleh mengarahkan solat tarawih dilaksanakan melainkan di dalam Ramadan. Jadi tarawih ini, tuan-tuan, merupakan satu peluang yang terhidang, yang amat-amat dicemburui oleh mereka yang sudah terlepas peluang. Maka kita orang yang diberikan peluang, maka manfaatkan peluang ini, tuan-tuan, sebaik yang mungkin. Baik, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, bukan senang kita nak bersolat tarawih ini, buat senang, tetapi nak dapat takwa itu yang susah. Kita boleh paksa buat, tapi tak boleh paksa rela. Untuk mendapat takwa, mesti ada kesedaran untuk merelakan sesuatu amalan. Puasa tanpa rela, solat tanpa rela, menuntut ilmu tanpa rela, mendengar tazkirah tanpa rela, ia tidak akan membuahkan ketakwaan. Jadi kena berusaha untuk rela, insya-Allah takwa itu akan bertapak di dalam hati tuan-tuan. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, ada ulama menyatakan puasa seseorang itu tidak akan sempurna melainkan dengan terlaksananya ibadah tarawih.
Merujuk kepada tafsiran ayat 183 surah Al-Baqarah, summa atimmus siyamu ilal lail, dan sempurnakanlah puasa kamu sehingga malam. Dimaksudkan di sini tuan-tuan, sehingga malam ini maknanya kita menyempurnakan ibadah di malamnya. Apa ibadah di malamnya? Ibadah di malamnya adalah qiyam. Nama lain bagi qiyam adalah tahajud. Dan dalam bulan Ramadan ini tuan-tuan special. Qiyam dan tahajud boleh dibuat sebelum tidur. Kalau di luar bulan Ramadan nak qiyam, nak tahajud, kena tidur dulu baru boleh qiyam. Tetapi dalam bulan Ramadan, tarawih itu termasuk di dalam qiyam, termasuk di dalam tahajud. Pahala dia ialah pahala orang yang bangun menghidupkan malam-malamnya. Jadi tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam tempoh yang singkat ini saya nak mendatangkan 5 saja kebaikan, kelebihan yang Allah sediakan bagi mereka yang mengambil peluang untuk merebut peluang bertarawih. Muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah, yang pertamanya kelebihan bagi orang yang bertarawih ini tuan-tuan adalah Allah memberikan keampunan atasnya pada dosa-dosa yang lalu. Ini cara mudah. Package Allah beri, nak hapuskan dosa-dosa kita yang lalu, Allah suruh kita, mensyariatkan kepada kita dengan solat sunat tarawih. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyatakan, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadahnya. Apakah ibadah yang paling afdal di malam Ramadan? Adakah membaca Al-Quran atau salat tarawih? Kata ulama, salat tarawih lebih afdal daripada kita membaca Al-Quran pada malam-malam Ramadan. Kalau nak baca Quran boleh, tapi pastikan tarawih jangan tinggal. Kerana di dalam tarawih itu adanya bacaan Al-Quran. Jadi barang siapa yang menghidupkan Ramadan, malam Ramadan dengan tarawih, dalam hadis yang sahih ini Allah kata, ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Allah akan hapuskan, Allah akan padam dosa-dosa dia yang sudah lalu. Asalkan jangan dosa dengan makhluk. Dosa dengan Allah, Allah settle. Tapi dosa dengan makhluk, kita kena cari dan selesaikan secara makhluk. Itu yang pertama, kelebihan solat bertarawih. Yang keduanya, dengan ringkas kita tahu bahawa solat tarawih ini tuan-tuan mendapat pahala sebagaimana pahala orang yang qiyam. Tapi kalau tuan-tuan nak dapat pahala yang lebih besar, iaitu seumpama orang yang qiyam sepanjang malam, maka tuan-tuan jangan terlepas solat dengan imam sampai ke penghabisan. Maka diberikan ganjaran kepada mereka itu, man qama ma'al imam hatta yansarifa katabalahu qiyamul lail. Kata Nabi SAW, barang siapa yang solat bersama-sama, tarawih bersama-sama dengan imam sampai habis, maka Allah akan beri pada dia pahala tarawih, pahala qiyam sepanjang malam. Sebab itu tuan-tuan, sebelum kita nak datang melaksanakan ibadah tarawih, buat keputusan dulu. Aku nak semayang 8 ke, nak semayang 11 ke, nak semayang 23. Kalau rasa nak semayang 11, cari masjid yang semayang 11. Kalau rasa nak semayang 23, cari masjid semayang 23. Ini bukan cerita pilih bulu, pilih masjid, pilih tu imam, tak.
Ini kita punya perancangan. Sebab Nabi kata, siapa yang semayang tarawih sampai habis dengan imam, imam semayang 8, dia semayang 8, imam semayang witir, dia semayang witir, baru dia selesai balik, maka Allah akan beri pada dia pahala tahajud sepanjang malam. Jadi tuan-tuan, yang tu kena bijak merancang. Bukan masa tuan-tuan kita buat perangai nak kata hang 8 aku 20. Ini tuan-tuan, ini cerita lama punya tuan-tuan. Duk bergaduh 8 20 ni tuan-tuan, lapuk dah tuan-tuan, lipat buat simpan. Simpan cerita dah. Masing-masing pilih mana hak selesa, rasa nak buat 8 buat 8, mana nak buat 20 buat 20, tapi yang penting mesti bersama imam sampai habis witir. Itu kelebihan dapat pahala solat tahajud sepanjang malam. Yang ketiganya tuan-tuan, ada seorang laki-laki, kata ada Amru bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu. Datang seorang laki-laki bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah pendapat tuan sekiranya saya bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Tuhan adalah utusan Allah. Saya bersolat 5 waktu, saya menunaikan zakat serta berpuasa pada bulan Ramadan dan berqiyam Ramadan. Saya bersyahadah, saya sembahyang, saya berpuasa, saya mengeluarkan zakat dan saya berqiyam malam Ramadan. Apakah pendapat tuan pada saya kalau saya buat 5 perkara tu ya Rasulullah?" Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anda tergolong dalam golongan para siddiqin dan syuhada." Hadis riwayat Al-Bazzar, Ibnu Khuzaimah dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Dalam hadis ini tuan-tuan, Nabi menunjukkan kepada kita jalan apa yang kita minta dalam sembahyang. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan-jalan golongan orang-orang yang kau berikan nikmat. Siapa dia? 4 golongan tersebut. Antaranya yang kita sebut dalam hadis ni, termasuk dalam golongan siddiqin dan termasuklah tuan-tuan dalam golongan syuhada kalau buat 5 perkara ni. Apa dia? Bersaksikan Allah dan Rasul, solat 5 waktu, keluarkan zakat, menunaikan ibadah puasa dan qiyam di malam Ramadan. 5 perkara. Nabi beri jaminan pengiktirafan kamu tergolong dalam golongan syuhada dan as-siddiqin. Itu kelebihan yang ketiga. Saya ada lagi lebih kurang 3 minit ke 5 minit tadi. Baik. Kita ada lagi 7 minit. Saya start tadi pukul 9.25, 9.45 baru habis. Yang keempat kelebihan bagi orang yang melaksanakan solat tarawih ini tuan-tuan, ialah kita menghidupkan syiar Islam. Lama dah kita rindu nak dapat hidupkan syiar Islam. Datang ke masjid, mengimarahkan masjid, solat berjemaah, rapatkan saf, ikatkan kembali hati-hati yang terpisah. Hubungkan kembali silaturrahim yang sekian lama menyepi. Masing-masing banyak duduk dalam rumah, banyak berhubung dengan handphone, banyak melihat skrin dan TV. Sekarang kita lihat dan bertegur sapa dengan sahabat andai, jiran tetangga, ahli qaryah kita. Dan tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa saja yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan pengaruhnya, maka sambungkanlah tali persaudaraan. Siapa yang nak panjang umur, minta insya-Allah tahun depan boleh sekali lagi Ramadan. Kalau boleh 5 kali lagi ustaz, kalau dapat 5 kali lagi Ramadan, oh
sedap dah, sedap dah. Berapa dah umur? 76. 81 tak apalah kalau Allah nak ambil. Jadi kena hubungkan tali silaturahim. Tuan-tuan sinan jemaah yang dirahmati Allah, buang sengketa lama. Buang pemusuhan, buang kebencian. Saling melemparkan senyuman, ulurkan tangan, berjabat mesra. Ke tak boleh? Tak boleh salam lah sekarang. Boleh salam? Tak boleh salam. SOP tak bagi salam. Tak bagi salam. Tak apa. Itu perancangan manusia. Sikit hari lagi insya-Allah akan berubah dengan izin Allah. Jadi tuan-tuan, nak lapangkan rezeki dengan datangnya kita menunaikan solat tarawih ni tuan-tuan, kita jadi orang yang mengimarahkan rumah Allah. Kalau tidak payah juga nak mari ramai-ramai ni. Nah, ada kita pun tahu dalam ramai-ramai ni akulah tetamu yang tak berapa nak familiar. Kita tahu kadang-kadang jenguk depan mana satu tu imam pun tak berapa nak cam. Nah, tapi tak apa, biasakan. Siapa nak ganti orang depan ni tuan-tuan kalau bukan adik-adik orang-orang muda yang ada di belakang. Satu hari nanti kamulah yang akan duduk di tempat ini. Satu hari nanti kamulah yang akan duduk di podium ini. Satu hari nanti kamulah yang akan naik di atas mimbar bagi meneruskan kesinambungan kerja-kerja dakwah generasi-generasi yang terdahulu insya-Allah. Jadi dengan adanya tarawih ini tuan-tuan, antara kelebihannya kita akan dapat memperkukuhkan iman kita sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kamu sekalian melihat seorang yang senantiasa ke masjid, maka saksikanlah keimanan untuknya. Dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, alhamdulillah, jangan kata tarawih isyak, bahkan subuh pun ringan tubuh kita untuk datang ke masjid. Benda ini perlu kepada mujahadah tuan-tuan. Perlu kepada mujahadah, lawan. Nak dapat kerelaan itu tuan-tuan kena paksa kerja dulu. Sebab tu Islam ni tuan-tuan kerja buat. Nak tentukan orang tu Islam, dia mesti buat. Mesti mengucap, mesti semayang. Dah semayang belum? Dah. Apa buktinya? Tadi dah ambil wuduk, nampak rokok bangun, semayang lah tu. Puasa tak? Buat. Apa buktinya? Tak makan, tak minum, tak buat benda-benda yang membatalkan. Keluar zakat tak? Ikhlas tak ikhlas, tu letak nombor 2 tuan-tuan. Bukan senang nak mari ikhlas kalau baru buat sekali dua. Kadang-kadang 10 tahun buat pun belum tentu ikhlas. Kalau tak kerana kita ni orang suruh, kalau tak kerana ada jawatan, kalau tak kerana kita ni dimarah oleh isteri, kalau tak kerana malu dengan anak menantu, silat-silat kita pun tak mari juga ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi lama kelamaan Allah sayang, Allah tegur, Allah pujuk hati kita. Allah beri kita masa untuk berenung dan berfikir, aku ni dah tua. Aku ni dah sakit-sakit. Kawan-kawan aku dah banyak dah yang tak ada. Apa persiapan aku? Jadi tuan-tuan, insya-Allah lama kelamaan mudah-mudahan Allah akan terbitkan rasa ikhlas. Bila tuan-tuan ikhlas tuan-tuan tak payah cerita. Tuan-tuan akan dapat satu kenikmatan yang tuan-tuan tak pernah rasai sebelum ni. Tanpa dikejut, tanpa disuruh, tanpa diarah, tanpa dimarah, kita rela diri, tawar diri untuk berada pada tempat yang sepatutnya. Kenapa? Kerana Allah telah campakkan rasa seronok dalam jiwa. Hubungan kita dengan Allah sudah terikat. Muslimin muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah, mengakhiri tazkirah ringkas pada malam ini saya nak memetik ayat daripada surah Asy-Syura, ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnu nuran yahdi man yasha'u min ibadihi wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan begitulah kami telah mewahyukan ke atas kamu ya Muhammad ruha. Ruha ini adalah nama lain bagi Al-Quran. Sebagian Az-Zikra, Asy-Syifa, nama lain bagi Quran ini ialah
ruha. Kenapa Allah menamakan Quran sebagai ruha? Kerana Al-Quran itu tuan-tuan adalah nutrisi kepada roh kita. Yang kita nak buat ibadah ni tuan-tuan adalah kerana adanya nutrisi roh. Kalau fizikal kuat, roh tak kuat, jangan harap tuan-tuan. Nak istiqamah jangan harap. Sebab tu kata dah ulama, summiyal insan biruhihi. Manusia itu dinamakan sebagai manusia melihat pada rohani dia. Ada orang fizikalnya kuat tapi rohnya lemah, tak sampai dia ke masjid, tak dapat dia nak buat tarawih. 8 rakaat dilihat cukup panjang. Tapi ada orang yang fizikalnya lemah tapi roh dia kuat, matanya tak nampak, setiap 5 waktu sembahyang fardu, dialah orang yang berada pada saf hadapan. Orangnya sebutan lidahnya pelat, bibirnya sengit, tetapi Ramadan 3 kali Al-Quran dikhatamkan. Kenapa ada orang yang dilihat daripada sudut fizikal lemah? Kerana Allah mencampurkan padanya ruh yang sangat kuat, hasil daripada Al-Quran. Jadi tuan-tuan, mengingatkan seminit terakhir, mengingatkan pada diri saya dan tuan-tuan semua untuk mengelak daripada kita terabai 10 malam terakhir dalam melaksanakan tarawih. Tuan-tuan, jangan lekang dengan Quran. Kalau tuan-tuan lekang dengan Quran, percayalah 10 malam terakhir tuan-tuan akan lekang daripada masjid, dan tuan-tuan akan lekang tahu lekang, tuan-tuan akan berjarak dengan solat tarawih. Kalau ada rezeki Allah beri tahun depan pula. Kalau tak ada rezeki, wassalam, wallahu a'lam. Sekadar itu dulu peringatan untuk diri saya dan semua dalam tempoh waktu yang telah ditetapkan. Yang baik daripada Allah, yang lemah diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa dan selamat beramal. Mudah-mudahan Allah menerima semua amalan kita insya-Allah. Wabillahi wallahu a'lam bissawab. Takbir.